Hari ini kita langkah sikit Kita pergi kepada bab hak suami ke atas isteri. 797 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab hak suami ke atas isteri, kewajipan isteri terhadap suami maksud dia. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Buraidah, berkata yang bermaksud, seorang badui datang kepada Nabi SAW dan berkata, saya telah masuk Islam, maka tunjukkan kepadaku sesuatu yang dapat menambah keyakinanku. Nabi SAW bertanya, apakah yang kamu inginkan? Jawab badui, panggilkan kemari pohon itu supaya datang kepadamu. Nabi SAW bersabda, pergilah engkau dan panggillah ia supaya datang kemari. Maka pergilah badui tersebut dan berkata kepada pohon itu, sambutlah panggilan Rasulullah SAW. Maka condong pohon itu ke kanan untuk memutus orat-orat akarnya, lalu condong ke kiri untuk memutus akarnya, kemudian condong ke muka dan ke belakang untuk memutuskan akarnya, lalu berjalan sehingga sampai ke depan Nabi SAW, lalu memberi salam kepada Rasulullah. Maka berkata badui, cukup. Lalu ia minta supaya Nabi SAW menyuruh pohon itu kembali ke tempatnya, dan setelah ke tempatnya dimasukkan akar-akar ke dalam tanah untuk bersambung dengan yang putus-putus itu, lalu tegak kembali. Maka berkata badui, ya Rasulullah, izinkan saya akan mencium kepala dan kakimu. Maka diizinkan. Kemudian setelah mencium kepala dan kedua kaki Nabi SAW, maka ia berkata, izinkan aku sujud kepadamu. Jawab Nabi SAW, yang bermaksud, jangan sujud padaku, dan tidak boleh seorang sujud kepada seorang daripada makhluk. Dan andaikan aku akan menyuruh seorang sujud pada orang, tentu saya telah menyuruh isteri sujud kepada suaminya untuk menunjukkan kebesaran hak suami. Cerita dia ujung tu dia nak kaitkan. Baik, cerita dia, orang badui ni, orang kampung mari jumpa Nabi. Dia baru masuk Islam. Jadi bila baru masuk Islam ni mu'allaf. Maknanya dia tengah dia punya keyakinan dia tu tengah longgar lagi. Loose. Mu'allaf ni dia ada dua jenis ya. Satu mu'allaf yang memang dia masuk Islam, dia baru masuk Islam. Satu lagi mu'allaf yang jenis dia tak masuk lagi Islam lagi, tapi dia minat dengan Islam. Dua tu. Tapi kita banyak fikir mu'allaf ni dia masuk Islam, itu mu'allaf. Cuba buka kitab fiqh betul-betul. Mu'allaf ni dia ada dua. Sebab itu ulama membahaskan juga, orang yang berhak menerima zakat antaranya mu'allaf hak nombor satu tadi, tak apalah. Dalam kepala kita memang dah ada dah. Baru masuk Islam ni, mu'allaf. Itu berhak terima zakat. Tapi dibahaskan juga, ini bukan hak baru ni. Bukan jangan kata hak ini baru. Ulama mana pula ni, tak ada, hak lama. Cuma tidak diterokai dan tidak dipopularkan. Pasal apa dia? Sebab mu'allaf yang baru masuk Islam ni pun bersepah-sepah. Bersepah-sepah. Jadi buat apa nak mikir hak mu'allaf yang tak masuk Islam baru nak minat baru. Jadi sebab tu dia tidak bahaskan sangat. Tapi dia memang ada satu bab mu'allaf. Sebenarnya antara yang disebut mu'allaf ialah orang yang baru masuk Islam dan juga yang dia jinak-jinak dengan Islam. Minat, dia tengah mengkaji, dia belajar, ya. Dan orang ini dia berhak juga menerima zakat supaya dia lebih tertarik dengan Islam. Itu dia tujuan dia, bukan kerana
Dia minat saja, maka kita bagi tak, supaya nampak gaya dia ni boleh. Minat nampak kepada Islam. Nak pula nampak gaya dia ni tak berapa ada duit. Kan? Jadi kita pun bantu dia, ini Islam. Macam gereja. Gereja tu dia boleh tarik orang daripada Islam kepada Kristian dengan cara tu je. Ya, dengan cara bantuan kewangan. Ya. Jadi benda ni Islam dah ada dah, tapi kita tak buat. Sebab hak Islam pun kita, duit zakat untuk Islam pun kita tak pernah lepas nak bagi. Ya. Sebab saya pernah melontarkan benda tu dalam akhbar harakah satu ketika. Sampai apa tu, bila dilontarkan benda ni, jadi macam benda baru. Muka depan pula tu keluar. Kan? Muka depan, kenyataan saya tu muka depan. Jadi maka pada masa itu pengarang akhbar tu dia tanya apa tu, Dr. Abdul Aziz Hanafi. Ini memang ulama yang hebat lah dia ni. Ya, maknanya ahli fatwa, ahli majlis negeri Kedah. Dia orang boleh. Tapi dia bekas pensyarah UM. Jadi dijawab oleh Aziz Hanafi, dia kata memang ada pun. Cuma dia kata bagi untuk orang Islam dulu. Ya. Jadi tapi benda ni itu teknikal. Islam dengan Islam ni teknikal. Sebab masalahnya untuk orang Islam pun susah nak bagi benda tu, duit zakat tu sendiri. Lepas tu pengarang harakah tu, editor tu, dia telefon Ustaz Mak Daud Iraqi. Ini pun orang alim besar jugalah. Kalau di Kelantan, dia bekas pensyarah UM. Dan akhir sekali dia orang tanya Tok Guni Aziz, dan Tok Guni Aziz lagi lah, dia kata memang lama dah benda ni sepatutnya dibuat. Dia statement dia keluarkan lagi. Sepatutnya dia buat apa ni, dibuat ni, benda ni dah lama dah. Ya. Baik, saya nak cerita yang ni, kawan ni baru masuk Islam, nak cerita dia longgar. Ya, maknanya jadi apabila longgar tu perlu diperketatkan. Perlu diperketatkan, dia ada dua cara dia. Pertama daripada kita sebagai pendakwa. Ustaz ke orang yang dah Islam ke, kita kena bantu kemaskan dia punya keyakinan dia kepada Islam. Termasuk antaranya macam tadi dengan zakat. Ya, dan bagi penerangan Islam dan sebagainya. Tapi bagi orang yang baru masuk Islam tadi, kalau dia jujur pula Islam dia tadi, dia baru masuk Islam, nak tunjuk kejujuran dia apa masuk Islam ni kerana Allah Ta'ala, maka dia sendiri mengambil inisiatif nak perketatkan dia punya akidah dia tadi. Maka antara salah satu daripada cara yang dibuat oleh Badui ni, dia tanya Nabi. Dia kata, aku ni baru masuk Islam, tunjukkan kepada aku sesuatu yang dapat menambahkan keyakinan. Aku minta engkau tunjuk, ya, supaya apa ni, satu benda supaya aku ni lagi kuat keyakinan kepada Islam. Maka Nabi pun tanya dia balik. Dia kata, engkau nak apa? Ya. Jadi bila Nabi tanya lagu tu, dia pun jawab gini, aku nak supaya pokok tu mari jalan. Nabi kata, engkau pergi kat pokok tu, kan? Engkau pergi minta supaya dia berjalan. Kawan ni pun pergi cakap lagu tu, maka pokok tadi pun condong, kiri kanan depan belakang, last sekali putus dia punya urat dia. Biasalah kita nak cabut pokok tak, kalau yang jenis kemas sangat kita goncang sana goncang sini, nak suruh putus urat dia tu, lepas tu boleh cabut. Jadi pokok tadi pun macam tu, ya, digoncang-goncang putus dia punya urat dia tu, tunjang apa semua, maka dia pun berjalan jumpa apa ni, menghadap Nabi. Lepas tu diperintahkan balik semula. Maka si apa ni Badui tadi bila tengok lagu tu, itu mukjizat. Betul lah ni Nabi. Ya. Maka dia pun dia kata, ya Rasulullah, dia kata izinkan aku nak cium kepala dengan kaki engkau. Nabi bagi. Ya, tak apalah, dah engkau nak cium lah, tak ada masalah. Last kali dia kata, ya Rasulullah, dia kata aku nak cium apa ni, aku nak sujud pula. Nabi kata tak ada, hak tu tak boleh. Nak cium lain, nak sujud, dan kau kata nak sujud lain. Padahal masa kau cium kaki aku tadi pun sujud lah tu kira-kiranya. Tapi engkau cakap nak cium, itu cerita lain. Nak cerita bahawa engkau yakin sungguh dah dengan apa yang engkau anuti sekarang ini dari sudut agama Islam. Dari sudut maknanya pegangan akidah yang kau pilih itu dah betul dah. Baik, sekarang ni engkau nak sujud, itu tak boleh. Akhir sekali Nabi kata apa dia? Nabi kata, kalau boleh manusia ni boleh sujud sama manusia, aku suruh isteri itu sujud kepada suami. Nak ceritanya, kalau suasana kepatuhan dan juga ketaatan isteri pada suami ni wujud,
dalam kehidupan masyarakat, maka tak timbullah maknanya gejala-gejala yang orang panggil macam kita tengok sekarang ni. Ya, jadi kita tengok maknanya esok lusa ni ke depan macam mana huraian yang dikatakan tanggungjawab isteri kepada suami, ya, ataupun dipanggil kewajipan isteri terhadap suami. Lepas tu dia ada bab pula ni di sini, kewajipan suami kepada isteri pula, ya. Jadi dia ada berlakulah dua-dua. Jadi insya-Allah kita tengok pada hari besok lah berkenaan dengan huraian yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil Allahumma ighfir lana dzunubana warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.